Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bab 1. Hari ini kita akan bincangkan topik 1.2.3 hubung kait elemen kelestarian terhadap 3 konsep kelestarian. Dalam membincangkan isu pembangunan yang lestari, terdapat 3 konsep utama kelestarian perlu dititikberatkan, iaitu konsep closing the loop, more from less, dan efficient design. 3 konsep ini memainkan peranan yang penting dalam suatu pembangunan yang lestari. Baik, ada 3 konsep yang perlu kita ingat, iaitu closing the loops, more from less, dan efficient design. Baik, kita lihat dulu yang pertama, iaitu closing the loops. Biasanya, aktiviti kehidupan seharian kita serta operasi sebuah industri akan menghasilkan sisa buangan. Konsep closing the loop dapat membantu mengatasi masalah ini. Closing the loop bermaksud satu kitaran lengkap untuk proses suatu pembuatan. Sistem closing the loop juga memastikan hasil atau sisa digunakan semula supaya tiada sisa terbuang dan pencemaran dapat dikurangkan. Berikut merupakan beberapa contoh penggunaan konsep closing the loop dalam kehidupan harian. Baik, kita tengok dulu beberapa contoh. Yang pertama, tin minuman lama dikita semula untuk dijadikan tin minuman baru. Yang di sini dia nak jelaskan bahawa tin minuman, air minuman bergas tu yang kita beli tu, kita dah minum, tin itu kita jual pada tempat kita semula. Jadi nanti tempat kita semula akan hantar kepada kilang yang tertentu untuk proses balik tin minuman ni untuk jadikan tin yang baru. Itu maksudnya closing the loop ni, di mana sisa tak ada. Sisanya tak ada daripada tin tadi terus dikita semula menjadi tin balik, tetapi tin yang baharu. Yang kedua, sisa najis haiwan digunakan sebagai baja untuk tanaman. Contohnya lah, kita pelihara arnab lah katakan, arnab ke ayam ke. Najis daripada haiwan ni kita boleh gunakan untuk membaja pokok-pokok bunga, atau kita ada tanam sayur-sayuran, kita boleh jadikan dia sebagai baja untuk tanaman pokok sayur-sayuran tadi. Jadi dekat situ tak ada pembuangan yang dilakukan. Najis haiwan tadi digunakan semula sebagai baja. Yang ketiga, hasil daripada pokok kelapa dapat digunakan untuk pelbagai perkara seperti daun kelapa untuk ketupat, lidi untuk penyapu, buah kelapa untuk santan dan airnya untuk diminum. Dan batang kelapa boleh digunakan sebagai titi. Titi ataupun jambatan. Titi ni kecil lah, biasanya digunakan untuk menyeberang parit. Baik. Pokok kelapa ni, kita tahu bahawa pokok kelapa ni adalah pokok serba guna. Setiap bahagian dalam pokok kelapa ni boleh digunakan, sama ada buahnya, daunnya, batangnya, lidinya, semuanya boleh digunakan. Seperti yang telah dinyatakan tadi, daun buat ketupat, lidi buat penyapu, buahnya, santan tu kita buat makanan, kalau nak sedap lagi buat ais cendol kan. Kemudian tempurung dia boleh dijadikan sebagai bahan bakar. Kalau air dia memang sedap untuk kita minum. Begitu juga dengan batang kelapa. Bukan sahaja boleh digunakan untuk buat titi, tapi sekarang ni dalam kehidupan kita hari ni, kita dapat tengok ada macam-macam benda lagi yang boleh dibuat daripada batang kelapa ni. Salah satunya dalam industri penternakan kelulut. Batang kelapa ni boleh dijadikan sebagai lok kelulut ataupun sarang kelulut yang baharu.
Baik, ini kita tengok kitaran closing the loops dalam rajah 1.7. Baik, seterusnya kita lihat pula closing the loops ini dalam elemen kelestarian, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dari segi ekonomi, closing the loops ni dapat menjana sumber pendapatan. Ya. Keduanya, menggunakan produk dengan sepenuhnya dapat mengurangkan kos seharian. Dan yang ketiga, meningkatkan ekonomi dengan impak rendah pada alam sekitar. Selain dapat meningkatkan ekonomi, kesan terhadap alam sekitar juga adalah rendah. Baik, dari segi sosial, komuniti yang lebih sihat hasil daripada alam sekitar yang bersih. Bila closing the loops ni, semua bahan digunakan semula, ya. Jadi tak ada sisa buangan. Persekitaran akan jadi lebih bersih. Jadi dapat memberikan suasana yang lebih baik kepada komuniti, dan komuniti akan menjadi lebih sihat. Kedua, kesan daripada ekonomi dan alam sekitar yang lebih baik boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni. Dia ada kaitan antara ekonomi dan alam sekitar tadi. Ekonomi baik, alam sekitar baik, jadi masyarakat juga akan jadi harmoni. Kemudian dari segi alam sekitar, kita tengok yang pertama, sisa buangan berada pada kadar yang rendah ataupun pada kadar yang sifar. Rendah ataupun sifar, di mana semua hasil-hasil buangan tadi digunakan semula. Kemudian yang kedua, alam sekitar yang bersih, kesan daripada kadar pencemaran yang rendah. Tidak ada pencemaran ataupun pencemaran berada pada kadar yang kurang. Contohnya tadi, saya bagi contoh kita bela haiwan kan. Bela haiwan seperti arnab, ayam. Kita bagi makan ayam tu, kemudian najis dia kita buat baja. Jadi bila najis tadi kita buat baja, tak ada pembuangan najis dilakukan, maka persekitaran akan jadi lebih bersih, tidak ada pencemaran, ya. Baik. Kemudian menghasilkan sumber air yang lebih bersih. Bila persekitaran bersih, sumber air juga akan jadi lebih bersih, di mana tidak ada pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan bahan-bahan sisa ini. Okey. Seterusnya kita lihat lagi di bawah ni contoh contoh closing the loops dalam aktiviti ladang ternakan. Ni ladang ternakan ayam. Okey. Ayam tadi yang dibela oleh pengusaha-pengusaha ladang ayam ni akan diberi makan kan. Akan diberi makan. Ayam bila makan dia kenyang, dia akan mengeluarkan bahan buangan lah, iaitu najis ayam. Baik, najis ayam yang sihat ni boleh menghasilkan baja yang berkualiti. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai tanaman, kedai-kedai baja, ya, kita boleh dapat baja-baja organik daripada najis ayam ni. Kadang-kadang kita tengok lori-lori bawa najis ayam ni dalam guni, bertimbun-timbun bawa ke Cameron Highland ke mana ladang-ladang ladang-ladang tumbuhan ataupun ladang buah-buahan ke, untuk menghantar najis-najis ayam ni yang akan dijadikan baja. Yang akan dijadikan baja. Ada yang diproses terus, dicampur dengan tanah, dicampur dengan sabut, kemudian jadi tanah baja. Ini kena dikumpulkan melalui pengumpulan. Baik. Najis ayam yang diproses tadi jadi baja tu, kita namakan dia sebagai baja kompos.
Baja kompos ni ialah baja organik. Baja organik ni akan digunakan untuk tanaman. Tanaman ni ada antaranya yang digunakan untuk makanan haiwan. Contohnya jagung kan, pokok jagung. Pokok jagung ni hasil daripada jagung tu boleh dijadikan makanan kepada ayam. Macam itulah kitaran dia. Tapi bukan semualah daripada pokok jagung tu jadi makanan ayam tu. Sebahagian dari buah jagung tu jadi makanan manusia kan. Kemudian pokok jagung tadi dijadikan makanan kepada lembu dan kambing. Kiranya pokok jagung tu 100% digunakan semula. Ini ialah satu konsep closing the loops.